Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid 5 Ibnu Hajar? Dah lama sangat tak jumpa kamu. Kamu pun tak jumpa Ustazah. Saya doakan semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat. Sihat fizikal, sihat rohani. Apa yang dimaksudkan dengan sihat fizikal? Sihat fizikal maksudnya kamu boleh melakukan segala rutin seperti biasa, dapat makan, mandi, itu sihat fizikal lah. Kalau sihat rohani tu dalaman kamu, sihat dalaman kita tak ada rasa kecewa, tak ada rasa nak marah, tenang sentiasa. Tu maksudnya sihat rohani lah. Kalau tak sihat rohani macam mana? Rasa nak marah, ini tak betul, itu tak betul. Tu rohani kita tak sihat lah. Kita kena tenangkan rohani kita dengan macam mana? Kita kena bagi makanan lah pada rohani kita. Seperti mana fizikal, kita bagi makan nasi. Rohani, kita kena bagi makanan rohani lah. Contohnya berzikir, baca Al-Quran, sembahyang, itu adalah makanan rohani kita. Kalau kita jauh daripada Allah, rohani kita pun jadi tak menentulah, tak tenang. Apa-apa sekalipun dalam hidup kita kena bersyukur, kita kena redha dengan apa je yang Allah dah tentukan pada kita. Sebagai contoh ni COVID-19 ini salah satu ujian besar pada kita. Banyak sangat rakyat terkesan daripada COVID ini, berlakunya PKP, tak dapat nak sekolah, terjejas pekerjaan. Disebabkan PKP ini juga sudah difahamkan sebanyak 13,000 syarikat terpaksa tutup. Terpaksa tutup sebab tak dapat nak pusing modal, tak dapat nak run. Manakala dalam lebih kurang 1.6 juta orang hilang pekerjaan penangan COVID ni. Jadi kamu sebagai kanak-kanak yang masih bersih, masih suci, Allah doa kamu ni mujarab. Banyak-banyakkan berdoa semoga Allah cepat lenyapkan, hilangkan virus COVID ni supaya kita dapat jalani kehidupan kita seperti biasa. Mana-mana kamu di kalangan kamu yang keluarganya terkesan dengan COVID ni, Ustazah doakan semoga kamu bersabarlah. Bersabar dan hadapi dengan tenanglah. Banyakkan redha. Kita sebagai manusia, kita perlu redha lah apa yang Allah dah tetapkan dengan kita. Kita kena ingatlah janji Allah, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kita susah dahulu, kita akan Allah akan bagi kesenangan. Kuncinya kita jangan putus asa dan kita perlu berusaha. Samalah juga kamu dalam pelajaran. Mungkin hari ni kamu rasa susah nak faham, tapi bila kamu usaha, Allah bagi faham. Sebab dalam ilmu ni kita belajar macam mana cara sekalipun Ustaz buat dengan kamu ni, kalau Allah tak izinkan, tak bagi kamu faham, memang kamu tak faham lah. Jadi apa-apa kita berbalik pada Allah. Minta pada Allah banyak-banyak, dan kamu sendiri pun kena berusaha. Tak ada benda yang datang secara bergolek. Semuanya kena usaha. Jadi PDPR ni hari ni kita buat PDPR lah. Jadi hari ni yang kita akan belajar adalah kefahaman surah Al-As. Kamu dah tahu dah surah Al-As ni macam mana? Surah Al-As ni surah yang biasa kita baca lah kan. Bila habis surah je, kita akhiri surah majlis kita dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, surah Al-Asr ni antara surah yang pendek lah. Surah yang kedua pendek dalam Al-Quran Surah yang pertama pendek, surah apa? Kamu carilah sendiri surah apa yang paling pendek dalam Al-Quran. Dah tahu, bagi tahu Ustazah. Botol kotak nanti Ustazah bagi tahu. Cari dulu apa surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Okey, pergi balik ke surah Wal-Asr ni. Okey, apa maksud Wal-Asr ni? Tengok muka surat apa? Muka surat 22 tu. Wal-Asr, demi masa. Allah ada bersumpah dengan masa ni. Masa ni Allah jadikan, tapi Allah bersumpah dengan masa. Punyalah besarlah maksudnya masa ni sampai Allah bersumpah Allah bersumpah dengan maknanya demi masa. Demi masa Allah sumpah innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah takkidkan, Allah tegaskan, Allah kata demi masa sesungguhnya manusia tu dalam kerugian. Semua manusia ni dalam kerugian. Allah cakap, bukan saya cakap. Lepas tu Allah cakap lagi, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Jadi orang yang ada sifat ini, dia adalah orang yang tak rugi. Ini Allah yang cakap betapa besarnya nilai masa ni, sampai Allah cakap manusia ni innal insan ni manusia ni semua rugi kecuali orang yang beriman. Dia ajak orang buat baik dan dia saling berpesan kepada kesabaran. Baik, jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah dia menjaga masa. Jadi kita tanya balik diri kita, kita jaga masa tak? Okey, jadi bila kita jaga masa, kita di antara ciri-ciri orang yang beriman. Lagi Nabi cakap apa? Al-waqtu kal saif. Al-waqtu kal saif. Maksudnya masa tu umpama pedang. Kalau kamu tak potong masa tu akan potong kamu. Contohnya, kita sebagai manusia ni selalu leka. Nak buat kerja, kejap lah. Nak semayang, kejap lagi lah semayang. Nak buat ni, kejap lah. Semua kejap. Kejap. Sedar-sedar je tiba-tiba masa tu potong kamu. Dah masuk asar dah. Allahu Akbar. Kalaulah aku buat ni dulu, mesti tak jadi macam ni. Kalau aku macam ni dulu, mesti tak berlaku sekarang. Itu adalah bukti. Allah kata, Nabi kata waktu tu umpama pedang. Kalau kamu tak potong masa akan potong kamu. Jadi apa akan berlaku? Menyesal dulu masa dah jam 4 tak dengar cakap ustazah. Menyesal dulu tak dengar cakap mak. Sekarang jadi macam ni. Contoh itulah punya besarnya masa tu. Dan masa tu takkan berpatah balik. Dia akan berlalu lah macam tu. Apa yang berlaku tu adalah kenangan yang sekarang ni dan akan datang. Kita perlu rancanglah dengan baik supaya kita tak menyesal apa yang berlaku pada masa akan datang. Kemudian lagi pada zaman Nabi dulu juga, mereka berpisah saja mereka akan baca surah Al-Asr ni. Dalam baca surah Al-Asr ni mengingatkan baliklah misi mereka supaya ajak orang masuk Islam. Bukannya ajak masuk Islam, tak ada. Kita ajak orang melakukan kebaikan. Lepas tu sabar. Pada zaman Nabi dulu, mereka
punyalah tinggi iman mereka, sabar. Sampaikan Contohnya Bilal bin Rabah syahid direjam oleh orang kafir Quraisy sebab dia mempertahankan agama Islam. Cuba kita bayangkan kita di tempat Bilal bin Rabah. Macam mana ukuran kesabaran kita? Silap-silap kita keluar daripada Islam, na'udzubillah min zalik lah, sebab tak tahan kena uji macam-macam tapi kita alhamdulillah tak diuji kita berperang dengan dunia teknologi, kita berperang dengan diri kita sendiri saja, itu pun kita sangat-sangat lemah nak lawan diri kita. Kemudian ada yang kata lagi, bila kita ajak orang buat sabar, sabar, kita ajak membuat kebaikan, orang pun akan cakap, tak semualah segelintir dia akan cakap, alah engkau tu suruh orang sabar, kau pun tak sabar. Cakap macam tu. Kau ajak buat bondo baik, engkau dulu pun ada buat bondo jahat. Ada orang cakap macam tu tau. Dia akan bila kita nasihat korang, dia akan cari kesalahan kita, dia akan cari keburukan kita. Orang macam tu kita abaikan je. Yang penting kita dah buat apa Allah suruh sabar, suruh buat kebaikan. Kenapa salah cakap macam tu? Sebab kita ni manusia lemah. Ada masa iman kita naik, ada masa iman kita turun. Itu adalah kekurangan kita lah. Sebab itulah kita kena berdoa, minta Allah kita ni jadi orang yang berakhlak baik. Kita kena minta pada Allah. Kalau kita rasa marah waktu tu, aku ni dah semayang, Quran aku dah baca, aku bunuh baik semua aku buat, tapi marah ni aku tak boleh kawal. Kita ikutlah apa Nabi suruh. Waktu marah tu, umpama kayu memakan api, betul tak? Macam mana kayu makan api? Jadi kita beruduk lah, sebab ubat api air penenang beruduk, tenang, kita jauhkan tempat kita daripada orang yang buat kita marah, ataupun cari circle yang baik. Circle yang baik tu maksudnya kamu cari kawan-kawan yang baik lah, yang buatkan kamu jadi seorang yang lebih ke arah kebaikan. Tapi kalau kawan yang ajak main saja, jauhkan diri ke.